Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan petani, kita berjumpa lagi dalam sesi kali ini. Kita nak bincang pasal non-dairy creamer versus susu. Susu alami lah, susu lembu ke, susu kerbau ke, susu kambing ke, susu unta ke, tak kisahlah. Susu alami. Okey, kita baca Fatihah dulu ya. Al-Fatihah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Semoga Allah Taala memudahkanlah saya melontarkan poin-poin yang bernas tentang tajuk kita petang insya-Allah. Okey, rambut saya pun dah panjang ni kan. Sejak PKP ni tak potong tu yang pegang rambut ni. Okey, alhamdulillah. Semoga Allah Taala beri kita afiat, kesihatan kan, kesejahteraan, rahmat dan barakah insya-Allah. Masya-Allah. Dan selamat kita daripada penyakit-penyakit yang kita ketakuti, termasuk wabak insya-Allah. Okey, sekarang kita nak bincang tentang non-dairy creamer versus non-dairy creamer versus susu. Susu tepung penuh krim. Susu tepung penuh krim versus non-dairy creamer. Alright. Apa bezanya dan sumbernya dari mana kedua-dua produk makan ni ya. Right. Okey. Dua-duanya dalam bentuk serbuk. Kita bintang bentuk serbuk lah, baru fair kan. Baru fair, baru adil Alright. So susu lembu penuh krim dalam bentuk serbuk susu penuh krim ataupun dipanggil juga full cream milk powder. Tak kira lah susu lembu atau susu kambing, susu unta, susu kerbau, tak kira lah. Alright. Asalkan dia daripada sumber haiwan ternakan yang kita boleh makan ya, insya-Allah. Jadi susu lembu berasal susu full cream milk powder berasal daripada biasanya susu lembu lah dan susu kambing. Dua tu lah biasa kita dapat dalam pasaran di Malaysia kan. Susu kambing ni mahal sikit. Jadi susu lembu tapi masalahnya kalau kita tengok dekat packaging, saya nak tunjuk susu. Okey, saya bawa satu contohlah susu susu powder. Kejap saya ambil. Okey, alright. Pakai speaker ni jadi suara lebih mantap kan, stabil dengar. Jadi di sini saya ada tunjukkan susu ni Alright. Susu full cream Fern Leaf daripada New Zealand Yang ni susu yang bukan instant bukan instant. Kalau instant dia ada tambah benda carrier. Kalau produk makanan instant maksudnya dia ada bahan tambah carrier ataupun kita panggil excipient dia yang mudah larut. Dia campur sikit mungkin dalam 10%, 5% atau 20%. Tengoklah kan. Dari segi kos, dia nak jual mahal ke murah. Nak jual murah, banyaklah. Jadi apa bahan carrier yang selalu dibubuh? Maltodextrin kan. Maltodextrin lah biasanya kan untuk menjadikan dia instant. Tapi dalam susu dia tambah juga minyak sawiran. Minyak sawiran bentuk serbuk. Minyak sawiran bentuk serbuk ni mestilah minyak RBD kan. Tapi dalam susu Fern Leaf ni dia sepatutnya 100% daripada susu lembu. Kita tengok dia punya ingredient saya nak tunjuk. Okey. Ramuan di sini ramuan kita nampak. Dapat baca, nampak tak?
Tak apa jelas kan. Mata saya pun dah makin patut pakai spek. Spek pula dah hilang lah. Nak kenapa belilah. Saya pakai spek baca kan. Tak nampak apa kandungannya saya baca lah Dekat nampak tak? Apa tu ramuan dia. Saya tak nampak lah di sini dia macam terbalik kan. Makin dekat. Okey ni. Fokus sikit Okey saya baca ramuan dia. Apa ni ditulis? Allahu Akbar. Ramuan susu tepung penuh krim kan. Satu. Susu lembu lah. Kurungan susu lembu lah Yang kedua, bahan yang dibubuh mengandungi pengimulsi. Pengimulsi dan apa ni? Lecithin soya sebagai conditioner makanan yang dibenarkan So dia tambah bahan pengimulsi apa itu ni? Emulsi lecithin soya lah. Dalam kurungannya lecithin soya. So bahan pengimulsi dia adalah daripada lecithin soya sebagai bahan penstabil lah conditioner makanan yang dibenarkan. Yang tu saya dibubuh. Dia tak ada taruh minyak sayuran. Minyak sayuran serbuk lah, bukan minyak sayuran liquid. Kalau kita tengok, pertama sekali susu formula kan, memang dia minyak sayuran. Minyak sayuran tu biasanya yang pertama kedua. Itu maksud dia mainly minyak sayuran. Minyak sayuran yang diserbukkan, maknanya dia hidrogenkan lah, ataupun dia campur minyak liquid certain amount, dia tak boleh lebih, maybe 5% paling tinggi kan, sebab nanti dia bergumpal kan. Alright. Tapi minyak sayuran buah tu minyak sayuran RBD, refined bleached deodorized kan. Sini tak ada Sini nampaknya bila dikatakan 100% daripada susu lembu dia spray dry. Kemudian dia bahan pengimulsi lecithin soya. So pengimulsi lecithin soya macam saya sebut emulsifier kan dalam produk makanan sebagai bahan tambah. Produk makanan tak bagus. Dia macam trans fat juga ataupun hydrogenated fats ataupun RBD oil dibuat daripada stearic acid. Minyak minyak sawit ke apa yang dihydrogenkan. Jadi karbon 18. Jadi semua yang tak tepu karbon 18 dia tepukan kan. Jadilah stearic acid. Yang ni tak bagus. Kalau emulsifier buat daripada stearic acid, sebelum ni kita dah bincang kan bahan yang mudarat dalam roti. Dan dia banyak dalam roti, dalam margarine iaitu satu GMS, glyceryl monostearate, ataupun nama trade name dia monoglyceride stroke diglyceride, campuran mono dengan diglyceride kan. Itu satu GMS. Ini yang mudarat emulsifier yang mudarat yang boleh jadi heart attack, lumpuh, kencing manis, darah tinggi dan metabolik, gangguan metabolik. Yang ketiga GMS apa dia panggil lupa pula saya. Stearik kalau dia tulis kat belakang dia stearik, jangan ambil. Itu memang memudaratkan. Dia boleh mengganggu metabolik, maksudnya mengganggu metabolik, kita akan jadi mendapat penyakit-penyakit metabolik, gangguan metabolik, penyakit metabolik maknanya penyakit setiga sangkai lah, kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, kolesterol. Itu semua itu tak boleh. Tapi ini lecithin soya tak ada masalah. Sebenarnya okey Yang ni okey, no problem. Tapi yang ni sebenarnya saya pun tak minum dan yang minum ni anak-anak lelaki saya lah. Anak lelaki saya. Dia orang inilah yang okey, yang murah pasaran. Okey. Saya suggest minum kalau nak susu tepung ni, susu organik sebab dia bebas daripada bahan-bahan kimia dalam susu tu. Bukan bahan aditif bahan kimia. Itu masa dia diternak, lembu yang diternak, dibesarkan. Dia bagi vaksin, awal sekali dah bagi vaksin. Lepas tu antibiotik, lepas tu hormon tumbuh-seran, hormon steroid. Lepas tu benih pun GMO. Yang ni pun GMO jugalah kan. Tapi yang tiga tadi tak ada.
So ni tiga-tiga bahan ni, vaksin, antibiotik, hormon steroid ni semua bahan keradangan. Keradangan. That's why banyak orang yang alah dengan susu yang mana tak alah dengan laktos lah. Yang mengalah dengan laktos disebabkan faktor genetik, kelemahan genetik dia, itu kita tolak ke tepi. Ini yang alah susu disebabkan alahan macam jadi resdung ke, ataupun kulit gatal, atau alahan menyebabkan keradangan hypersensitivity reaction, yang itu maksud saya, bukan alahan yang tak boleh digest lactose intolerant. So susu pada dasarnya sihat lagi menyihatkan dan bagus. Tapi susu yang organik lah, saya syorkan susu organik. Kalau susu biasa komersial, walaupun tak ada bahan aditif, tapi dia ada bahan-bahan kimia tadi, ubat-ubatan untuk membesarkan lembung yang cepat, bagi susu banyak, macam-macam lah, mengelakkan jangkitan kuman virus, tu yang bubur virus, vaksin, antibiotik dan juga hormon steroid. Itu tak bagus untuk orang yang sihat sekalipun. Kalau orang sakit memang jangan, kena elaklah susu biasa. Kalau dah sakit lagilah, kan, orang yang sensitif lagi kena elak susu-susu biasa ni. So dia kena ambil susu organik, susu organik. Dari segi metabolik, gangguan metabolik, susu ni tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Semua dari segi keradangan, hypersensitivity reaction yang tadi, resdung, alahan, gatal-gatal, kan. Itu yang tak boleh. Dan juga keradangan dalam, sakit lutut, sakit tulang belakang, itu radang jugalah, kan. Arthritis, itu pun bentuk keradangan. Jadi selalu kena batuk, demam pun janganlah makan, sebab ada vaksin dalam tu. Vaksin ni boleh trigger immune response, antibody, pengeluaran antibody dari tubuh yang berlebihan. Kita duk makan dia hari-hari, vaksin selalu masuk, so trigger autoimmune pula, berlebihan, reaksi berlebihan daripada antibody kita sendiri. Tak boleh. Antibody ni dikeluarkan masa diperlukan, bukan sentiasa sekelip dalam darah kita. Macam hormon, hormon insulin, hormon testosteron, kan, dia diperlukan bila kita perlukan dia. Lepas dah digunakan, dia perlu dimusnahkan, diuraikan. Begitu juga antibody, kan, begitu. Jadi apa beza dengan kita nak cerita sebenarnya dengan non-dairy creamer. Non-dairy creamer adalah punca penyakit-penyakit metabolik yang banyak sekarang ni. Sebelum kita cakap minyak goreng lah, minyak masak lah, minyak RBD lah, kan, margarine. Tapi non-dairy creamer jarang kita cerita, kan. Non-dairy creamer adalah rupa dia putih macam susu juga, kan, putih. Kalau susu lembu dia kuning-kuning sikit, kan. Ini putih melepak. Dia ada bahan pemutih juga dalam tu. Non-dairy creamer ada bahan pemutih, pewarna jadi putih. Lepas tu ada bahan perasa tiruan. Begitu, perasa tiruan. Di samping dia ada trans fat. Trans fat dalam non-dairy creamer sangat tinggi. Boleh mencapai 10%, 20%, 30%, 40%. Bergantung pada brand lah. Murah ke mahal, lagi kurang trans fat. Ada yang juga yang claim trans fat free, tapi tak free sebenarnya. Masih ada lagi dalam lingkungan 1%, 0.8, 0.5. Trans fat, walaupun trans fat sintetik, semasa pemprosesan non-dairy creamer sangat memudaratkan. Dia yang menyebabkan gangguan metabolik, yang menyebabkan penyakit-penyakit metabolik, kencing manis, darah tinggi, kolesterol naik, lemak naik, kegemukan abdominal obesity, kegemukan bahagian tengah tubuh kita, central obesity, kan, buncit perut, kalau perempuan pinggul punggung besar, kan, gitu, kan. Itu semua meningkatkan risiko penyakit-penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Ini dia non-dairy creamer punya penanganan. Termasuk juga segala jenis minuman 3-in-1, 2-in-1 dan juga all-in-1. 4-in-1, 5-in-1, tak kisahlah. Salah satu bahannya adalah non-dairy creamer. Ini yang lebih memudaratkan daripada gula. Dia menyebabkan gula kita naik secara persistent tinggi, tak turun-turun. Makan ubat metformin, ubat kencing manis tak turun, jet insulin turun sikit.
lama nak turun. Itu punca dia. Jadi kita makan nasi pun naik gula, makan buah-buahan yang manis sikit pun naik gula, makan kurma naik gula, makan madu naik, semuanya naik gula. Kita amal diet ketogenik lah pula, kan. Ini yang menjadi punca penyakit yang epidemik seluruh dunia sekarang. Penyakit jantung nombor 1, pembunuh nombor 1 dunia, kencing manis dan darah tinggi. 3 ni, kan, dia bertukar-tukar, kan. Malaysia di Asia nombor 1 dari segi penyakit diabetes tak silap, dan nombor 2 Arab Saudi ke negara apa saya tak ingat. Kemudian dari segi penyakit jantung Arab Saudi nombor 1 kot, kita nombor 2. Malaysia nombor 2. So kita kena mengelakkan makanan, produk-produk makanan yang mengandung non-dairy creamer ataupun coffee mate dipanggil. Coffee mate. Okay, kalau yang berkualiti tu dia dah eliminate trans fat. Almost. Tinggal lagi dalam lingkungan 1% ataupun 0.5. Mungkin ada yang lagi advance tapi paling mahal 0.1%. Tapi itu pun dia build up dalam badan kita. Sebab ada satu doktor menerangkan bahawa trans fat boleh duduk dalam badan kita sehingga 27 tahun. Dia tak boleh nak diuraikan, digunakan oleh tubuh, dimetabolize, kan. Dan dia attach dekat sel kita, dekat reseptor, membrane sel, dekat tisu-tisu dinding saluran darah. Jadi saluran darah jadi keras, rigid, tak lembut, tak apa tu orang kata, elastik, anjal. Ini menyebabkan tekanan darah sistolik naik. Bila tekanan darah kita dah mengeras, saluran darah dinding dia dah mengeras, kan. Begitu. So dia juga meningkatkan profil lemak plasma darah kita secara negatif. Kolesterol naik, total kolesterol naik, LDL kolesterol jahat naik, HDL turun. Dia suppress HDL, kolesterol baik, tapi dia naikkan LDL. Masya Allah, begitu. Tapi susu lembu ni tidak, dia tidak begitu. Walaupun dia ada kolesterol, dia ada lemak tepu, kan. Dia tidak mengubah profil lemak plasma darah kita secara negatif. Dia maintain, dia stable. Ini saya dah buat test, kan. Saya dah buat test dekat diri dan banyak orang. Tapi kena elak makanan-makanan yang menyebabkan gangguan metabolik. Bukan non-dairy creamer saja, yang lain-lain juga. Kita dah bincang banyak kali dah. So non-dairy creamer ni sangat dahsyat. Sekali saya pernah tengok kawan saya, depan mata sendiri, dia memang ada masalah jantung coronary lah, maksudnya ada jantung dia tersumbat sikit lah, taklah teruk sangat, kan. Tapi hari tu, petang tu, dia buat air Nescafe, kan. Nescafe ke? Ya, Nescafe. Lepas tu dia buat serbuk putih non-dairy creamer, coffee mate. Dia masuk, saya senyap. Saya takut lah nak cakap, kan, depan orang ramai, kan, dalam majlis. Takkan kita nak tegah lah, kan, orang nak minum. Jangan makan, kau sakit ataupun tak bagus. Kita pun ada, orang kata, nak jaga hati lah orang lain juga, kan. Sebab makanan very sensitif kita ni, kan. Payah juga. Lepas dia minum air tu dengan non-dairy creamer, kan, campur gula sikit, minum. Gula jaga. Gula tak taruh ke, letak sikit je. Tapi non-dairy creamer bubuh. Lepas minum terus dia pegang dada, tangkap dada dengan tangan dia macam ni. Dan dia sesak nafas. Dia macam sakit, begitu. Tercungap-cungap. So kita suruh dia cool down, relax dalam beberapa minit, baru dia lega. Lepas tu saya baru cakap dengan dia, kata sebab apa tu kau jadi macam gitu? Tu non-dairy creamer, bukan pasal gula, bukan pasal Nescafe, bukan pasal gula, pasal sebab non-dairy creamer itu ada banyak benda yang memudaratkan tubuh. Selain bertrans fat, ada bahan pewarna, dia panggil whitening agent. Itu tak tahu apa kimia dia buh, kan. Entah macam mana dibuat, wallahualam, kan. Entah chemical apa, campur-campur banyak. Lepas tu ada bahan perasa tiruan. Bahan perasa. Saya tak silap ada. Lepas tu ada bahan emulsifier. Dah ada trans fat, dah non-dairy creamer ni dibuat daripada minyak sayuran yang cair tu, kan, yang diperah cair. Tapi dia RBD, kan, proses RBD. Kemudian dihidrogenkan. Kalau margarine, dia lembut, kan.
dihydrogenkan partially hydrogenated vegetable oil, tu margarine ataupun butter tiruan, macam tak boleh sebut nama apa, brand tak boleh lah kan, sensitif. Butter tiruan ni banyak dekat pasaran yang memurah, yang harga RM3 ke RM4, RM5. Itu butter tiruan ya. Yang butter yang duduk sama dengan butter, kita jangan confuse itu sebenarnya campuran minyak soiran yang harga RM5. Butter ni hanya harga dia semua RM10 ke atas. Kecuali promosi RM9 lebih. Kan? Tak ada harga bawah daripada RM5, RM6, RM7 pun dah tak ada sekarang. Semua RM10 ke atas. Malahan yang saya syorkan Kerrygold, West Gold dengan Avonmore yang grass fed tu, harga dia dalam lingkungan 15, 14 ataupun 12,5, 13 begitu. Tak ada yang bawah 10. Alright, ni kena jaga betul-betul ni. Ini kita nak ngelak penyakit-penyakit metabolik, sakit jantung, serangan jantung, penyakit angin ahmar, stroke, Bell palsy. Tadi saya baca satu berita pasal apa ni, vaksin Pfizer and Biotech, right, vaksin COVID-19 itulah yang menyebabkan 4 orang mengalami Bell palsy kan. Saya ingat Bell palsy itu mild stroke, jadi otot dia jadi macam lembek kan, drooping, slow ya. Ini mild stroke. So itu pun disebabkan oleh ni trans fat, banyak makan goreng-goreng semualah. Makan non-dairy creamer boleh menyebabkan mild stroke dan major stroke yang betul-betul yang mati sebelah badan, biasa mati sebelah kiri kan. Disebabkan saluran darah di bahagian otak tidak cukup tersumbat. Tersumbat, jadi tak cukup bekalan oksigen kepada bahagian otak. Kalau bahagian kiri tubuh, mana bahagian otak kanan lah, di situ biasanya tersumbat saluran-saluran darah ke otak, ke bahagian otak berkenaan lah kan. Dia ada sumbatan, menyempit, jadi kurangnya bekalan oksigen ke bahagian otak menyebabkan stroke yang major ataupun stroke yang minor, yang Bell palsy, tak kira lah. Sebenarnya macam-macam lagi kalau kita nak bincang pasal sumbat penyakit-penyakit yang melibatkan gangguan metabolik ni, sumbatan saluran darah yang besar, yang kecil kan, yang halus kan, macam-macam simptom. Nanti kita buat satu video apa penyakit-penyakit yang boleh terlibat dengan gangguan metabolik ni, sumbatan penyempitan pembuluh darah. Jadi dalam non-dairy creamer ada selain daripada trans fat, ada juga bahan aditif kimia tadi saya dah sebut. Lepas tu dia buat pula daripada minyak sayuran RBD, refined bleached deodorized. So memang tak ada zat mikronutrien yang alami, memang dia sangat-sangat memudaratkan. Minta maaf saya cakap dari segi kesihatan, sebagai saya seorang ahli pemakanan, untuk memberi pandangan untuk kita semualah, pada public. Saya nasihatkan non-dairy creamer, Coffee Mate, minuman 3-in-1, walaupun minuman tu ada akar kayu, herba-herba yang bagus kan, herba-herba yang tip-top nombor 1 dunia, tapi kalau ada campur dengan non-dairy creamer, dia akan menjadi mudarat. Mula-mula mungkin dia rasa tenaga segar, tapi lama-kelamaan bila build up trans fat dalam saluran darah mula menyempit dan menyebabkan gangguan metabolik dan menyebabkan oxidized LDL, maksudnya kolesterol LDL dalam tubuh kita, dalam darah kita, dia dioksidakan. Itu lagi bahaya. Itu boleh menyebabkan pembentukan plak. Bila plak, dia akan lama-kelamaan dia makin membesar, maka aliran darah kita semakin berkurangan, so makin sempitlah ruang salur pembuluh darah tersebut, masya-Allah. Jadi yang ni yang kita nak kena jaga. So penyakit apa pun non-dairy creamer sila elakkan. Penyakit apa pun, sebab bila dia dah menyebabkan gangguan peredaran darah, gangguan metabolik sebenarnya sel kita
mitokondria, itu kilang yang menghasilkan tenaga ATP untuk tubuh kita tu, untuk sel kita, organ tisu kita pun dia ganggu, dia block. Gangguan metabolik maksudnya gangguan pada fungsi mitokondria. Mitokondria kita dah mula tak berfungsi secara optimal. Dia sepatutnya menghasilkan ATP setiap molekul glukos atau lemak kan. Berapa saya tak ingat dah, 22 ke 24 kan. So kita membazirkan kalori yang kita makan. Jadi bertambah beratlah badan, tak boleh dibakar, jadilah penyakit, dia berkumpul pula dalam darah kita, lemak-lemak dan kolesterol. Masya Allah, jadi penyakit sangat epidemik, lebih epidemik daripada penyakit corona covid sekarang ni tu. Sehingga kan pembunuh nombor satu, penyakit yang menyebabkan kematian nombor satu seluruh dunia sekarang ni adalah penyakit jantung kan. Penyakit jantung berkaitan dengan pembuluh darah lah, sumbatan saluran darah dipanggil apa panggil coronary heart disease, CHD kan. Atherosclerosis tu semua so itu dia dia tak sama jauh langit dengan bumi antara nan dari krema dengan susu yang alami, susu tepung ataupun susu fresh ke kan, susu bau perah ke, susu sterile. Dia ada susu sterile, susu tepung yang kita sebut ni, susu sterile dalam kotak hijau, kalau Dutch Lady adalah kan, susu sterile. Dia bukan susu campuran semula atau susu isian semula. Dipanggil apa dipanggil saya masa belajar food science dulu, ingatlah benda ni istilah untuk buat produk susu dia campurkan komponen-komponen susu balik dan dia ada bahan-bahan aditif. Itu tak bagus. So jauh antara langit dan bumi, berbeza nan dari krema dengan susu. Kalau orang kata susu yang menyebabkan sakit jantung, itu tak betul. Masya Allah, sangat-sangat tak betul. Sangat tak betul. Alright. Okay. Dan susu ni ada banyak kategori lah kan. Ada susu, itu kita cerita hari lain pula, banyak kategori tapi susu yang saya syorkan sekarang ni disebabkan banyak penggunaan penternakan lembu untuk susu ni secara komersial. Dia banyak menggunakan vaksin, hormon pembesaran steroid dan juga apa benda tadi, antibiotik. Yang ni juga memudaratkan. Saya pun dah tak ambil saya pun tak ambil susu yang macam ni. Saya hanya ambil kalau susu biasa yang tak organik, susu yang Malaysia Good Day saja. Yang Malaysia Good Day saja, itu saja saya ambil saya betul saya ambil susu organik sajalah, insya-Allah Jadi ini termasuk juga minuman-minuman yang dalam kotak yang ada dikatakan macam krim. Berkrim. Minuman berkrim, macam ada susu tapi dia campur dengan nan dari krema. Itu tak mau. Ataupun dia tambah susu, dia kata susu lembu tapi dia taruh minyak sayuran. Yang tu kita suspek itu pun nan dari krema ataupun dia taruh minyak sayuran, RBD, kan, ataupun partially hydrogenated vegetable oil, kan. Tapi ada satu lagi nan dari krema tapi mahal, tapi jarang-jarang dapat, susah mau dapat. Dibuat daripada santan, serbuk santan kelapa. Ada juga, tapi still ada bahan aditif dalam tu. Dipanggil bahan stabilizer, bahan pemekat makanan. Yang tu dibenarkan. Kalau bahan krema ni, nan dari krema dia buat pada santan kelapa. Macam kita nak masak gulai, beli santan ayam brand ke, santan M&S yang bentuk serbuk lah. Kan? Yang tu tak apa. Itu bukan minyak sayuran terhidrogen. Itu adalah santan yang dikeringkan, spray dry. Santan spray dry jadi serbuk santan. Susu Fern Leaf ni, dia spray dry kan susu fresh tu, susu lembu fresh. Dan diatomizekan jadi titisan yang halus, jadi serbuk. Itu tak apa. Itu masih lagi dibenarkan. Dibenarkan. Yang tak boleh ni
creamer yang buat pada minyak sayuran RBD, kemudian dia hidrogenkan. Tak kira hidrogen separa ke, hidrogen sepenuh ke, tak ada trans fat ke, ada trans fat ke, sikit buang ke, tak kira. Semuanya akan menyebabkan gangguan metabolik. Minyak sayuran kalau kita makan dalam bentuk yang diproses secara refined, bleached, deodorized, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit metabolik. Tapi kuranglah sikit daripada trans fat. Kalau dia tidak mengalami proses penghidrogenan separa. Ada yang katakan penghidrogenan sepenuhnya minyak sayuran tidak menghasilkan trans fat. Tetapi still juga kalau kita makan menyebabkan penyakit-penyakit metabolik. Temu kurang sikit lah. Kurang sikit. Tapi tetap juga berlaku. Kita makan, kita akan rasa penyakit tu. Gula naik, tekanan darah naik, jantung, dada sempit, mula rasa nafas tak puas, sesak nafas, dada sempit, sakit kepala, sakit tulang belakang, sakit lutut, arthritis, semua ni. Kebas-kebas, sakit tapak kaki, nyucuk-nyucuk, tumit, semua ni. Alright, dah 31 minit. Saya ingat nak 10 minit, tak boleh. So, itu dia. Termasuk semua minuman yang berperisa, minuman perisa coklat ke, kopi ke, ada non-dairy creamer. Minuman dalam kotak yang cair tu ke, kan? Semua sekali. Sebab kita takut iman bahan-bahan beginilah. Banyak benda saya nak cerita pun dalam satu sesi ni, sebab saya punya handphone ni tak canggih juga, kena beli video cam lah. Boleh buat 1 jam, 2 jam sesi kan, one shot. Ini kita pecah-pecah beberapa sesi, nanti orang susah nak cari pula kan. Gitu. Nak cari dalam video tu lah. Alright, insyaAllah semoga bermanfaat insyaAllah. Semoga bermanfaat. So lepas ni saya nak buat sesi lain pula insyaAllah. Okay. Kalau rasa bermanfaat sesi video ni, bolehlah share, like dan juga subscribe insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum.